Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita ulang kaji sikit pada pelajaran kita muka surat 8 sikit insya-Allah muka surat 8 dalam buku teks kita. Muka surat 8 ulang kaji balik insya-Allah. Lepas tu kita masuk pelajaran baru hari ini, iaitu mengenal corak kata dasar. Corak kata dasar, insya-Allah. Baik. Yang pertama kita ulang kaji sikit latihan kita dulu muka surat 8 tu. Kita tengok beberapa perkataan kat sini, kita tengok dia punya kata dasar dia. Jadi pertama insya-Allah. Wadrib lahum masalan ashabal qaryati iz ja'ahal mursalun. Dapatkan perkataan kata dasar bagi ashaba. Ashaba kata dasarnya apa dia? Ashaba kata dasarnya adalah soha dan ba. Soha dan ba. Baik, soha dan ba. Seterusnya qalu antum illa basyarum misluna wama anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Takdzibun kata dasarnya takdzibun kaf dzaba. Oh lupa kita kena tahu kata dasar kaf dzaba ni, kata dasar dia makna asas dia adalah bohong. Kadzaba bohong. Jumpa dalam Quran, keseluruhan Quran tu kalau kadzaba tu bohonglah tu. Ada baru ni apa nama ni? Dalam surah Al-Baqarah dia panggil kizbah. Dengar perkataan tu ni moden Arabic ni. Kizbatu Ibril. Agaknya apa maksudnya? Kizbah daripada perkataan kazabah ni juga. Kizbah Ibril. Maksudnya apa kizbah Ibril tu ya? Ibril tu bulan April. Kizbah. Rupanya panggil apa tu yang main bulan April tu? Yang panggil April apa? April Fool. Dia panggil kizbah. Semua memang daripada perkataan itu juga. Dia tak lagi. Kizbah Ibril nama dia. Ada kawan saya dia hantar mesej ni sepanjang saya. Lepas tu dia kata afwan kizbah Ibril. Rupanya nama bulan April. Itulah ya bahasa Arab ni, walaupun bahasa Al-Quran 1400 tahun dahulu, tapi punya root dia tu masih digunakan sampai sekarang. Root dia tu. Jadi senanglah kalau kita belajar bahasa Arab ni, bahasa Quran ini, bila kita jumpa perkataan yang moden sikit ataupun yang digunakan dalam bahasa moden ini, bila kita tahu root dia tu, kita boleh agak makna dia. Senang insya-Allah. Baik, kita pergi kepada perkataan al-mursalun. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Perkataan lamursalun. Panjang perkataan itu, lam mim ra sin. Jadi dia punya kata dasar dia ialah ra sin lam sahaja. Ra sin lam ni keseluruhan Quran ni dia makna dia utus ataupun lepas. Itu je makna dia. Utus ataupun lepas. Yalah kalau kita utus lepaskan maksudnya release. Lepaskan. Release maksudnya lepas, maksudnya bebaskan. Opposite daripada utus. Utus sama dengan utus. Kalau utus pun lepaskan juga. Kalau saya utus, sebab zaman dulu kan dia kalau yang atas surga dia utuskan utusan kan. Ataupun dia lepaskan burung, burung. Utusan. Jadi burung yang dibuat sebagai macam postman kan. Jadi dalam Quran keseluruhannya kalau berjumpa mursalun, risalah, rasul, rusul, arsalna, apa-apa semua itu maknanya utus. Nabi Musa kata, arsil ma'iya Bani Israel. Maksudnya lepaskan sama aku Bani Israel. Lepaskan Bani Israel daripada perhambaan. Baik insya-Allah. Kita pergi kepada ayat yang lain pula, nombor 4. Qalu inna tatayyarna bikum. Inna tatayyarna. Baik. Qalu inna tatayyarna bikum. Perkataan tayyarna apa agaknya kata dasar dia? Ra. Jadi mungkin kalau ada yang baru masuk ni mungkin dia pening macam mana, kenapa ta ni dibuang kenapa tinggal toyara saja. Itu sebenarnya dia tidak ada satu kaedah khas untuk kita buang huruf ni, tinggalkan huruf ni. Dia ada kaedah khas, tak ada kaedah khas. Ada orang bagi perkataan yang perlu dibuang, dia kata. Perkataan yang perlu dibuang ialah sa'altumuniha, itu kena buang.
Sa'altumuniha, kalau ikut dia punya kaedah sa'altumuniha tu, kita akan buang ta, buang ya, buang nun, buang alif, apa tinggal dia? Tinggal ta dan ra je. Habis, tak ada sebiji pun kena buang belaka. Jadi kaedah tu tidak berapa jalan. Jadi nak kan, cara yang terbaik ialah kita buat latihan kata rasa. Buat latihan insya-Allah. Akhirnya kita akan tahu sendiri nanti, sebab kita ada pattern yang menyebabkan kita kenal dia punya kata dasar ni ialah pattern dia tu. Dia adalah satu bahasa Arab ni, bahasa yang berpattern. Jadi setiap perkataan tu dia ada pattern dia. Jadi kalau kita dapat kenal pattern dia tu, insya-Allah dia jadi mudah belajar. Mudahlah. InsyaAllah. Baik. Tatayyarna ni kata dasarnya lah ta, ya dan ra. Cuba tengok kata dalam buku kita tu kebetulan lah. Apa kata dasar makna ta dan ra, ya, ra ni? Apa dia? Cuba tengok. Muka surat apa? Muka surat. Muka surat. Terabu. Ya, muka surat apa? Ada? 145. Cuba tengok muka tu. Ada ya? Apa maksudnya? Apa kata dasar tu? Burung. Maksudnya kata dasarnya apa? Ta dan ta. Bahaya mudara. Ya, terbang. Tak bukan. Toyara. Terbang kan? Ya. Terbang. Ya, Terbang, burung. Terbang lagi. Berterabur. Terabu. Burung, nasi malang. Nasi pahit, nasi dia malang. terbang, berterabur, terbang, burung, nasi Yalah, pahit, malang. nasi baik ataupun malang. Nasi malang. Biasanya nasi yang malang ni panggil apa? Sial lah kalau bahasa Melayu senang. Sial lah. Itulah sial lah tu. Dalam surah Quraisy, surah apa? Surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Lam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala utuskan. Wa arsala alaihim Tayran tu maknanya burung lah. Burung ababil. Burung yang berkawan-kawan, burung yang banyak lah. Tayran, jadi burung. Jadi kat sini kalau tatayyara ni dia bermakna burung, terbang, lepas tu ada satu lagi sial. Tiga perkataan penting ni. Terabur tu memanglah kalau terbang, terabur tu. Tiga benda ni. Yang pertama terbang, yang kedua burung, yang ketiga sial. Sial Ataupun nasib. Tatayyarna. Yani sesungguhnya kami tatayyarna. Sesungguhnya kami, apa akan terjemah dalam surah Yasin katanya? Sesungguhnya kami merasa sial dengan sebab kamu. Itu maksudnya. Kami rasa sial dengan sebab kamu ni. Maksudnya gitulah. Sebab kamu ni wahai para rasul, ada jalan kampung kami ni sial semua kita. Itu maksud tatayyarna bikum. Ada kan perkataan sial tu kan? Tatayyara kan? Yes. Di dalam segi bahasa ni, kenapa perkataan sial dikira tatayyarna? Sebab dulu orang menilik nasib. Sial ni dia melalui burung. Burung tu yang bagi tilik nasib kat dia orang. Pastikan ada. Dan zaman sekarang pun ada. Kadang tu dia ada kad kan? Kad tu. Kad tu dia suruh burung tu pilih. Lepas tu dia baca nasib awak macam ni. Burung tolong. Zaman sekarang ni ada lagi. Zaman dulu dia ada juga. Zaman dulu kalau dia nak pergi meniaga jauh-jauh tu, nak pergi musafir jauh-jauh kan, dia ada burung, dia lepaskan burung dia. Kalau burung dia ke kiri, dia tak pergi lah. Kalau burung tu lari belah kiri, dia tak jadi lah pergi, dia kata cancel lah, sial lah. Dia tak pergi lah. Kalau dia lontar burung tu ke kanan, dia pergi, dia kata bagus. Macam-macam lah. Jadi perkataan itu akhirnya dia ambil bermakna sial. Al-Quran Karim dia ada mengambil budaya tu. Maknanya bukan Al-Quran yang menyuruh kita tilik nasib apa tak, tapi cuma perkataan itu. Perkataan itu maksudnya. Jangan buatlah. Kalau ina tatayyar. Jadi perkataan tatayyarna tu ta, ya dan ra. Sebab itu kalau kita tengok dalam modern Arabic pun, kalau saya sebut kan, saya azhabu ila Makkah bitairah. Azhabu, saya pergi ila ke Makkah bitairah. Dengan apa tu? By airplane. Kapal terbang. By aeroplane. Kapal terbang dia panggil tairah sekarang ni. Tairah. Pilot ni. Pilot dipanggil, dengar ya. Pilot ya. Tayyar. Sebut sekali insya-Allah. Tayyar.
Dekat-dekat Toyar. dekat-dekat dengan tayar lah. Toyar. Ya. Kita kata Toyar. akhi toyar. Maksudnya adik saya toyar. Adik atau abang lah, saudara saya toyarun. Toyar. Pilot. Pilot lah. Toyar. Okey, baik. Itu cara kita nak lepas tu kita tengok dalam pada kapal terbang tu kan. Dia panggil kapal terbang tu, dia panggil apa? Khututut tayaran. Khutut tayaran. Anda pernah dengar tak? Khutut tayaran tu maksudnya airline. Oh ya, khutut. Khutut tu daripada khat. Ya. Maknanya line, tayaran maknanya penerbangan. Jadi airline. Khutut tayaran As-Saudiyah maksudnya. Saudi Airline. Itu perkataan dia takkan lari sejak 2000 tahun dahulu lagi. Itulah dia deruk dia. Lepas tu dia kembang. Dia menjadi bahasa moden. Contohnya, cuba dengar perkataan ni. Motor. Apa maksud motor? Motor airport. Tambah min depan tu dia maksud tempat. Motor. Maksudnya tempat terbang. Nampak tu dia macam mana? Pentingnya kita nak kumpul vocabulary mana-mana perkataan ni melalui kata tu. Kita tarik kata dasar tu. Amat penting. InsyaAllah. Baik. Yang hujan? Hujan tu mim tora. Kan asalnya. Hujan tu mim tora. Mim tora. Saya belum share lagi dia punya tu ya. Sekejap Belum. saya kan dah share dah. Kusat. Tak share lagi rupanya. Okey. Perkataan ta'irun. Qalu ta'irukum ma'akum. In zukirtum bal antum qaumun musrifun. Perkataan apa kita nak ni? Perkataan musrifun. Musrifun sin rafa. Allah ya, ada ni, ada apa namanya? Tak nampak. Tak apa. Musrifun ini kata dasar daripada sin rafa. Di dalam Al-Quranul Karim, kalau jumpa je perkataan sin rafa ruk dia, maksudnya berlebih-lebihan, melampau, over limit. Musrifun. Sin rafa. Apa pun sekalipun sin rafa, membazir. Boleh tak membazir? Boleh membazir. Dulu kan apa nak kata jangan membazir air kan? Jangan membazir air maksudnya kat wuduk tu kan. Dia kata rupanya baru saya jumpa masa baru mula belajar bahasa Arab dulu kan. Pergi dekat masjid dekat satu negeri, satu dekat apa? Satu masjid tu tulis la tusrif fil ma. Ya Allah. Jangan la tusrif. Dengar tu la tusrif fil ma. Kata dasarnya sin rafa maksudnya membazir. La tusrif fil ma maksudnya jangan membazir guna air. Dalam Quran la akulu washrabu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah wala tusrifu. Maknanya jangan berlebihan. Jangan membazir ataupun lebih-lebih. Sekali insya-Allah. Kulu washrabu wala tusrifu. Sin rafa maknanya makanlah dan minumlah jangan berlebih. Membazir. Jangan membazir, jangan berlebih lah. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sin rafa juga Allah tidak suka orang yang membazir dan berlebih. Semua perkataan daripada sin rafa maknanya bazir. Lampau, over limit. Dulu ada seorang Yahudi, dia manipulate kita punya mata wang sampai kita jatuh miskin dalam Malaysia kejap itu. Ingat tak nama dia? Sorof. George Soros kan? Betul lah tu, melampau memang lah. George Soros. Saraf lah daripada perkataan tu lah. Mudah ingat insya-Allah kebetulan tu. George Soros nama dia. Okey, selesai tu insya-Allah musrifun ya. Sorof. Saya masih ingat lagi kita tak biasa kan guna bahasa Arab kan, kita ambil guna Quran je. Bila kawan kita belanjakan kawan Arab ni belanja kulu washrabu wala tusrifu. Dia tak makan banyak rupanya tak boleh guna ayat tu. Tak boleh guna ayat tu bila kita ajak orang makan. Dia akan jadi macam kerekuk lah kitanya.
Maksudnya makan. Jangan makan banyak. Jangan makan banyak. Jangan membazir. Oh, rupanya tak boleh. Kita sedap ya kan. Kulu washrabu wala tusrifu. Dia kata makan silap guna tempatnya. Okey, baik. Itulah kita pelajaran kita 5 tu kan. Jadi kata dasarnya ialah sin, ra, fa. Sin, ra, fa ni keseluruhan Al-Quranul Karim dia bermaksud melampau. La tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Kulu washrabu wala tusrifu. Semuanya melampau. Senang tu. Okey, baik. Dah, okey, selesai tu. Hari ni kita nak masuk satu pelajaran yang amat penting dalam pembelajaran kita ni. Banyak 20 pelajaran kita ni. Ini yang paling penting sekali dan kita akan duduk lama kat sini insya-Allah. Kita akan buat latihan, kita pergi buku latihan, kita akan rujuk pada Quran Karim insya-Allah. Iaitu Ustaz, latihan ketiga tu tak buat ya? latihan ketiga ni. Sebelum masuk ke latihan ketiga ni, ini mukadimah untuk latihan ketiga. Untuk mukadimah untuk pelajaran ketiga. Okey, mukadimah dia. Okey. Keluarkan imbuhan pada kata dasar bagi kata keluarkan imbuhan pada kata dasar bagi kata kerja di bawah ni. Imbuhan maksudnya yang dia kita kata dulu asal bagi perkataan dia 3 kan. Kata dasar ni 3. Mesti 3. Jadi kita keluarkan dia punya imbuhan dia ataupun benda-benda yang tambahan. Bertambahlah. Fa'ala ada tak? Ada tak imbuhan? Tak ada. Tak ada penambahan. Ini original punya. So original bagi perkataan itu fa'ain dan lam. Kita fa'ain dan lam. Apa maksud fa'ala? Lakukan. Tengah lakukan. Bahasa Inggerisnya do lah. Maza taf'al. What are you doing? What are you doing? Maza taf'al. Maza taf'al. Fa'ala maksudnya buat. Fa'ala. Lepas tu tengok yang kedua pula af'ala. Tengok perkataan af'ala tu. Af'ala tu apa penambahan dia? Hamzah. Masukkan hamzah kat sini. Masukkan hamzah kat sini ya. Hamzah kat sini. Itu yang mana tu hamzah ni? Ini dia. Oh, hamzah ni af'ala. Af'ala jadi penambahannya adalah hamzah tu. Hamzah. Jadi original dia adalah ni. Fa'ala ni kan dia ada penambahan hamzah. Kalau ada penambahan hamzah kita tulis kat sini hamzah. Okey, baik. Maksudnya apa Ustaz? Kita pattern saja dulu. Pattern dulu kan. Okey, maksud itu tu apabila kita masuk di dalam ayat nanti kita tahu kan maksud dia. Apa perbezaan dia bila tambah dia ada maksud dia lah, tapi ini pattern saja. Okey, baik. Fa'ala. Fa'ala. Tambahan ain. Ain sabdu. Fa'ala kita Fa'ala. Baik. Fa'ala penambahannya adalah pada sabdu. Pada sabdu kan? Sabdu pada ain. Ini dikira tambahan ya. Sabdu dikira tambahan. Oh, sabdu, tanda sabdu tu. Sabdu tu. Dia bermaksud tambahan ain. Ain itu ada double ain. Jadi ain tu seseolahnya ada 2. Seseolahnya dia macam ni. Fa'ala. Digabungkan sekali jadi fa'ala. Seseolahnya ain tu digandakan 2 kali. 2 ain tu. Fa'ala. Dia dalam tu ada 2 in 1. Ada 2 in 1 macam shampoo. Ain apa nama ni? Sabdu tu ya, insya-Allah. Baik. Kita masukkan saudara kita dulu mau masuk. Ahlan wa sahlan. Baik. Jadi kat situ fa'ala tu kat sini ada sabdu. Sabdu ini dia memberi maksud ain ni ada 2. Fa'ala. Baik, kita tengok perkataan fa'ala. Oh, yang ni apa kata dasar dia? Apa dia punya penambahan dia? Sabdu ni kan? Tambahan. Okey, sabdu. Ini penambahannya sabdu. Nombor 4 fa'ala. Fa'ala. Alif. Huruf mat ni kan? Alif ni kan? Alif ni alif itu dikira huruf tambahan. Huruf tambahan kita panggil zaidah. Huruf zaidah, huruf tambahan. Kalau huruf mat tu boleh juga, tapi huruf mat tu tajwid. Tu mak lazim tu. Mak asli. Dua harkat. Itu cerita tajwid pula tu. Yang kat sini kita panggil huruf tambahan. Apa itu kata huruf illah, yang suruh huruf illah? Tak, ini tak ada kata huruf illah ni. Bukan huruf illah. Sebab apa dia bukan huruf illah?
Untuk huruf Dia illah, memanjang je. dengan ya, huruf illah ya. Huruf illah ini adalah bila salah satu daripada 3 kata dasar tu, fa, ain dan lam tu, dia ada huruf waw ataupun ya ataupun alif. Ada dalam tu daripada 3 tu, satu daripada 3 tu dia ada waw ataupun Ya. ya. Ataupun alif dalam menyamar. Maka masa tu dipanggil huruf illah. Jadi huruf illah ialah pada kata dasar. Huruf illah tu adalah pada kata dasar. Tambahan pada kata dasar. Tapi kalau dia ada kata dasar dah ada, fa'ala, kata dasar dah ada kan? Fa'ala. Kata dasar dah komplit dah. Tiba-tiba ada alif kat sini. Alif ni bukan huruf mat, bukan huruf illah. Bukan huruf illah. Dia adalah huruf Imbuhan. huruf imbuhan. Kena faham tu. Ramai orang tak faham tu. Habis dia kata huruf illah. Tapi betul Huruf tak? imbuhan dalam bahasa Arab apa Ustaz? Huruf zaidah. Ingat nama tu zaidah. Penambahan tu kalau Ida. Penambahan. Huruf mat ni huruf penyakit. Huruf mat ni adalah huruf penyakit pula. Ni memanglah huruf illah tu penyakit dah tu. Illah. Dia panggil huruf, kalau bahasa Inggeris panggil huruf vowel, vocal. Huruf vocal. Huruf sakit. Bau, sambil bau. Tapi syarat untuk jadi huruf illah, dia mesti duduk pada kata dasar. Duduk pada root tu. Fa'ala tu, di antara fa'ala tu, dia akan ada satu huruf ya ataupun waw, maka dipanggil huruf illah. Nanti depan kejap saya tunjukkan beza di antara huruf tambahan dengan huruf illah. Kejap insya-Allah. Yang huruf apa nama ni, yang huruf mat tu, itu lupakan juga sekejap, lupa sekejap. Yang huruf mat tu dalam tajwid tukar nanti ya. Itu tajwid tu. Itu mat asli itu, mat huruf Tapi mat tu. panjang tu kena kan Ustaz kan? Panjang tu mesti. Kalau tak panjang, tak baca fa'ala, dia jadi kalau kita tak panjangkan fa ni, Dia sama dengan dia akan jadi jatuh nombor 1 kan? So kena panjangkan. Fa'ala. Okey, baik. Ada lagi maksudnya? Ahlan wa sahlan. Okey, baik. Jadi lepas ni saya tunjuk sekejap supaya kita jangan bertukar dengan huruf illah dengan huruf imbuhan. Saya faham. Okey. Fa'ala. Jadi ifta'ala, kita tengok ifta'ala, apa imbuhan dia? Alif Kata dengan dasar dia, kata dasar dia fa, ain dan lam. Jadi alif dengan ta. dan ta. Alif dan ta. Alif dan ta lah. Ya. Alif dan ta. Alif dan ta. Jadi ini dia alif, dia ta masuk ke tengah, timbullah fa'ala, maknanya penambahan dia ialah huruf imbuhan ialah alif dan ta. Nombor 6, in fa'ala. Alif dengan nun. Alif dan nun. Masuk ke sini. Alif dan nun di awal tu, itu adalah huruf imbuhan. Zaidah. Huruf zaidah. Huruf imbuhan. Zaidah sebutnya. Sebut dia zaidah. Lepas ni saya sebut kata huruf zaidah. Fahamlah tu. Dia adalah huruf imbuhan. Baik. Nombor 7, dia ada bentuk macam ni. Tafa'ala. Tafa'ala. Tafa'ala ni. Ta dengan alif. Ta dengan alif. Ta dengan alif jadi fa, ain lam, ya ta dengan alif itu huruf imbuhan. Letak kat sini. Ta dan alif. Baik. Ta dan alif. Tafa'ala. Nombor 8, tafa'ala. Ta dengan sabdu. Ta dengan sabdu. Ini ta dan sabdu di tengah. Ta dan sabdu. Letak kat sini insya-Allah, ta dan sabdu. Jadi timbullah fa, ain dan lam saja. Yang akhir sekali nombor 9. Alif sinta. Alif sinta. Maka timbullah fa, ain dan lam. Istafa'ala. Macam tu Ustaz, dia. yang alif tu semua hamzah wasal ya? Itu hamzah wasal. Hamzah wasal. Alif tu adalah hamzah wasal yang apabila dia ada huruf ada perkataan lain depan tu dia akan langgar lah. Hamzah wasal. Jadi hamzahnya ada satu je lah Ustaz, yang nombor 2 tu. Yang hamzah betul-betulnya nombor 1 ni saja. Nombor 2 saja. Nombor 2 saja. Lain tu hamzah wasal lah. Jadi ini adalah 9 pattern ataupun corak yang perlu kita ingat lah ni ya. Nombor dia kalau boleh kita ingat tak apa. Ada orang dia letak nombor lain. Nombor 3 dia lain, nombor 4 dia lain, tapi tak apa. Yang saya buat ni saya kaji dari segi kekerapan. Kekerapan Nombor 1 yang paling kerap. Mana paling kerap. Kalau ikut yang orang belajar dia sampai 16 corak
Wazan sampai 20 corak pun ada, sampai ada yang bagi lagi di berita sampai 36 corak. Banyaknya ya. Tapi sebenarnya yang banyak-banyak tu, yang paling kerap dijumpai, yang paling famous lah 9 ni. 9 ni famous sangat. Jadi yang lain tu kadang-kadang jumpa sekali tak jumpa lagi dah. Gitu. Jadi yang ini memang ada 26 wazan. Ha? Berapa wazan kat saya tu? Ada 30 wazan, macam-macam wazan betulnya. 30. Oh, tapi 30. Banyak kan? Jadi tak perlulah kita tahu 9 saja lah. 9 saja. Ambil 9 ni. 9 ni yang mesti digunakan. Yang lain tu kita akan jumpa sekali, lepas tu tak jumpa lagi lah. Sampai 30 wazan ada orang senaraikan. Ada yang senaraikan 16, ada sama 20. Bergantung kepada jelah kejituan. Tapi tak perlu kita hafal semualah. 9 cukup. Ingat je dia punya wazan dia tu, insya-Allah. Fa'ala. Nombor-nombor dia ya. Ini fa'ala, af'ala, fa'ala. Yang nombor 4-nya fa'ala. Nombor 5 istaf'ala. Nombor 6-nya infa'ala. Nombor 7-nya tafa'ala. Nombor 8-nya tafa'ala. Nombor 9-nya adalah istaf'ala. Okey, untuk memudahkan lagi, dah nombor 9 dah memudahkan lagi pula. Okey, nak mudahkan lagi kita gabungkan, iaitu kita katakan bahawa wazan nombor 7 ni, wazan nombor 7 ni kan. Wazan nombor 7 ni dia adalah upgrade ya, wazan upgrade. Nanti kita tengok nanti makna dia pun ada upgrade juga. Oi, makna pun ada upgrade. Dia ni adalah upgrade daripada wazan nombor 4. Pasal tak? Nombor 4 kan? Dia upgrade daripada wazan nombor 4. Nombor 4 ni fa'ala. Upgrade sikit dia akan jadi tafa'ala. Tambah ta hujung ni kan? Ini nama dia wazan yang dipertingkatkan, dia upgrade kan. Makna ni pun upgrade kan nanti makna dia. Kemudian makna tu nanti dulu tengok wazan tu. Okey, tengok ini wazan nombor 8. Nombor 8. Nombor 8 pun dia ada upgrade sikit, upgrade daripada wazan nombor 3. So wazan nombor 3 tengok ya, fa'ala. Kemudian dia upgrade sikit menjadi tafa'ala, tambahkan ta. Jadi wazan 7 dan 8 ni upgrade daripada yang atas tu kan. Nanti kita tengok nanti makna dia pun ada upgrade sikit. Kan ya. Itu menarik tu sebenarnya kalau kita dapat gabung macam tu ya, insya-Allah. Jadi saya ingat kalau boleh hafal-hafal lah. Ada setengah ni dapat kad kan, ada saya minta dia orang peringkat tu, kad sekeping tu. Alhamdulillah kita peringkat tu, kita peri 5,000 keping. Alhamdulillah, tinggal sikit lagi nak habis dah. Ramai orang beli. Ramai orang beli. Ramai orang ambil, ramai orang beli, ramai orang share. Alhamdulillah. Maknanya ini wazan yang kita susun ni nampaknya dapat sambutan lah. Tak memeningkan. Jadi ramai orang nak suka bahasa Arab, Ustaz. Ya, Ramai orang nak suka bahasa Arab. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak online, Ustaz. Banyak online. Alhamdulillah. Kalau tak ada online susah sikit. Nak pergi kelas tu susah sikit tu. Nak pergi kelas tu. Kan dah senang. Jihad je. Alhamdulillah. Nak pergi kelas. Baik. Jadi 9 wazan ni perlu kita ingat. Jadi maknanya nanti kita akan fa'ala, ifta'ala, infa'ala, tafa'ala, istafa'ala. Kalau boleh kan, kalau saya sebut ini wazan nombor 2, tu terang kepala kita ini wazan nombor 2. Yang gitu je ya. Nanti kita akan apply benda ni, tak ada makna ni cuma contoh ataupun dia punya pattern saja. Jadi kita kalau kita tengok perkataan contohnya, kalau perkataan sarafa tadi kan, sarafa, sin rafa tu kan, tepat sin tu ialah fa. Tepat ra adalah ain. Tepat lam adalah fa. Jadi kita letak dalam dia punya corak ataupun wazan ni dia macam kita panggil corak ataupun acuan ataupun pattern acuan. Acuan dia. Fa, ain, lam. Fa, ain, lam. Sebab itu dalam kata bahasa Arab ni ajaib sikit. Sebab apa? Fa tu dia punya makhraj di kat mana? Fa di bibir. Fa. Ain. Makhrajnya kat mana? Dekat bawah sana kan? Yang paling bawah sekali. Ain. Lam tu ialah dalam lidah kan? Lam tu tengah. Jadi satu mewakili huruf yang bawah, satu mewakili huruf tengah,
Satu mewakili huruf IB. Jadi semua je meningkat sama, masya-Allah. Sebab dia dipilih fa'ala sebagai pattern. Oh, Kan? gitu. Itu dia. Bukan sebarang-barang pilihan ni. Bukan dia pakai pilih ambil tak itu ya, tak ada. Hebat ni. Oh, faham. Fa, hujung bibir. Ain, bawah sekali. Bawah. Lam tu tengah tu, dalam dekat langit. Lam. Oh, okey. Subhanallah. Lepas itu pula, selepas tu pula kan, semua perkataan ni kebanyakannya berasal dari perbuatan. Betul kan? Betul tak? Ya. Contohnya perkataan apa nama ni? Pembukaan, buka tu perbuatan. Jadi semua kita punya perkataan ni kan dia datang daripada perbuatan, melakukan. Sebab itulah dia punya fa'ala, maksudnya melakukan. Sebab semua bendanya dia asal daripada perbuatan. Tu dia. Itu dia ambil fa'ala sebagai pattern asas. Fa'ala. Satu itu yang kedua lah tu. Yang ketiga ada lagi, yang keempat ada lagi. Itu kemudian tu nantilah. Cukup lah tu dua tu, cukup tu. Macam mana pemilihan fa'ala tu kan? Fa'ala. Tengah. Masuk semua makhraj tu kan, masya-Allah. Itu dia. Okey, baik. Ini 9 pattern ini, dia ada beberapa pattern lagi yang kita tak belajar sebab bukan nak belajar dah. Kita pilih ikut dia punya kekerapan yang berlaku di dalam Al-Quran. Sebab kita ni belajar bahasa Quran, mungkin bahasa moden Arabik dia lain sikit dia punya susunan pattern dia. Tu lain sikit sebab moden ni dah berkembang dah 1000 tahun, 2000 tahun dahulu lagi dah berkembang dah. Dia bila berkembang tu dia jadi banyak. Okey, baik. 9 ni adalah asas pattern kita, insya-Allah. Jadi daripada pattern inilah kita akan kita akan masukkan perkataan lain kita jumpa, kita masuk dalam pattern ni lah. Nanti kita jumpa tengok macam mana kita nak apply dia nanti, insya-Allah. Kita ni contohnya perkataan kita jumpa contohnya lah. Anzala contohnya kan. Anzala ni kan. Anzala ni kita kalau anzala ni kan kita akan tahu dia punya anzala ni dia ni jatuh pada pattern nombor berapa kan ya? Nombor 2. Hamzah satu je. Nombor 2. Oh, nombor 2. Af'ala. Nanti kita masukkan. Okey, jatuh pada pattern nombor 2. Nombor 2. Af'ala. Jadi Anzala. Jadi af'ala. Awal nombor 2. Jadi kata dasarnya adalah nun, zai, lam dan pattern nombor 2. Itu yang kita nak kenal, insya-Allah. Jadi ini nama dia, semua 9 ini nama dia pattern kata kerja. Kata kerja ini maksudnya dia bukan kata nama, bukan kata nama. Kalau kata nama macam nama orang, nama apa tu namanya kata nama. Ini nama kata kerja. Kata kerja ni dalam bahasa Inggeris dipanggil verb. Ini adalah wazan kata kerja. Ada orang tanya, kenapa tak ajar wazan kata nama? Tak, kita memang dalam pengajaran sistem pengajaran bahasa Arab dia akan ajar kata kerja dulu. Sebab semua perkataan asal daripada kerja. Kerja dulu. Jadi kata kerja ini adalah wazan kata kerja. Kalau tak masuk wazan ni, maknanya kata kerja lah. Bukan kata kerja lah kalau tak masuk wazan. Contohnya lah kan. Contohnya saya ambil satu perkataan. Contohnya Basyarun. Contohnya kan. Contohnya Basyarun. Saya ambil satu perkataan Basyarun ni kan. Basyarun. Ada tanwin. Basyarun. Wazan nama. Apa Basyarun ya? Basyarun. Yang artinya ialah fa'ala. Tak boleh masuk ni sebab dia mesti fa'alun kan. Tanwin. Tak boleh masuknya. Tak boleh masuk. Maknanya perkataan basyarun ni dia bukan dia bukan kata kerja. Gitu. Nak jadi kata kerja mesti ikut pattern ni, insya-Allah. Jadi itu mukadimah kita nombor 9. Jadi wazan 9 ni. Jadi barulah kita boleh masuk kaedah nombor 3, nama dia
corak kata kerja, insya-Allah. Okey, jadi kita sebut kat sini, anda dinasihatkan melakukan aktiviti kendiri untuk mencari kata dasar. Lakukan pada semua perkataan dalam surah Yasin. Kita mulakan surah Yasin dulu ya. Surah Yasin sebenarnya, saya ceritakan surah Yasin ni kan. Masa saya pergi Saudi Arabia dulu, dia dekat Saudi, dekat Tabuk tu, dekat Tabuk. Saya pergi Saudi Arabia, pergi beberapa kenalan saya pergi sana, pergi lawatan ke Tabuk, bukan Tabuk dan utara. Lepas tu kita orang nampak satu perhimpunan besar-besaran yang akan tunjuk perasaan. Tengah jalan tu kan, dia orang berteriak-teriak lama tu. Lepas tu ada bawa unta, ada bawa keledai, lepas tu bawa orang. Sebut apa? Yasin, juz'u amma wa yasin, hafizin, juz'u amma wa yasin. Saya kata apa benda cerita tu? Kawan saya kat Saudi kata, oh itu dia orang tu yang buat khatam Quran tu. Ada khatam Quran juga kat sini tu. Oh ya, ada khatam Quran. Sebab budak-budak bila dia dah hafal juz'u amma, dah hafal yasin, dia orang buat macam perarakan, letak atas keledai, letak atas unta. Lepas tu dia agak ramai-ramai. Macam tunjuk perasaan. Saya akan ada demonstrasi. Lepas tu dia bagi makan pada orang. Apa seronok anak dia dah hafal. Padahal hafal apa? Bukan hafal Quran pun. Hafal juz'u amma dan yasin. Lepas tu dia berteriak-teriak. Ya hafizin, juz'u amma wa yasin. Lepas tu belakang ikut. Hafizin. Tu saya pun terhafal sekali, ikut sekali. Sampai sekarang saya ingat benda tu. 10 tahun dah. Seronok. Memang keseluruhan negeri kat situ atau kawasan tu? Tak tahu, saya ingat kawasan utara je kot. Kawasan utara. Dekat dengan Jordan. Jadi dia benar, ya apa ni? Hafizin tu maksudnya hafaz. Yeah. Hafizin maksudnya sudah hafal juz'u amma dan yasin, gitu je. Tapi dia raikan kanak-kanak tu, ya Allah, macam nak berkhatan, ingat khatan. Itulah benda. Okey. Jadi surah Yasin tu penting kalau boleh. Dan lagi pun satu lagi, surah Yasin ni dia walaupun kita tengok kan surah pendek je, tapi kebanyakan perkataan dan ruk-ruk ni ada dalam tu banyak. Subhanallah, macam dihimpun dalam tu. Macam nak jadi satu surah yang bagus juga dihafal. Sebab tu wallahu a'lam, ada setengah orang ada orang kata hadis pada kata apa? Nabi kata aku mahu setiap umatku ni dalam dada jadi surah Yasin. Itu wallahu a'lam, kena cek para pakar hadis kita, adakah hadis sahih atau hadis dhaif sebagainya. Tapi kalau hadis dhaif kita boleh amalkan insya-Allah, tak masalah. Hadis dhaif dia bukan maudhu'. Wallahu a'lam, kena cek dengan guru-guru kita yang pakar bahagian hadis. Jadi itu Yasin. Jadi lagi pun kita akan menggunakan surah Yasin. Jadi saya gunakan surah Yasin sebagai teks utama di dalam kaedah-kaedah kita ni. Sebab surah Yasin ni saya nampak macam banyak surah Al-Quran, surah Yasin dia macam banyak pattern yang ada dalam tu. Jadi kita ambil surah Yasin. Kalau ambil surah Baqarah nanti kan panjang sangat. Surah Baqarah panjang sangat nanti. Jadi kalau ambil surah Juz'u Amma pula macam ni, bukan masalah. Juz'u Amma pula dia macam ni, dia punya perkataan dia tu tegas. Dan kadang perkataan itu jumpa sekali je. Sebab dia ni surah daripada Mekah kan. Surah yang diturunkan di Mekah ni dia macam tegas berkenaan dengan akidah. Tegas sangat. Jadi perkataan yang digunakan tu kadang kita jumpa sekali je dalam Quran. Pattern tu sekali je dalam Quran. Itu sebab itulah kita tak guna juz'u amma. Walaupun kita ramai pakai juz'u amma, tapi kita guna surah Yasin. Surah Yasin pun di Mekah juga, tapi perkataan dia kita tengok pattern-pattern banyak yang ada dalam surah Yasin. InsyaAllah. Baik. Setelah menghadam kata dasar tu, maka kali ini kita akan kenal pola-pola dia ataupun wazan kata dasar, wazan perkataan tu insya-Allah. Jadi wazan-wazan yang kita sebut ni nama dia fi'il madhi. Ingat insya-Allah perkataan pertama kita. Semua wazan yang kita belajar hari ni, yang ini, ya tadi yang 99 tadi kan. 1 sampai 9 ini semuanya dalam bentuk, sebut sekali insya-Allah, al-fi'lul madhi. Al-fi'lul madhi. Al-fi'lul madhi past tense. Past tense. Al-fi'lul madhi past tense. Pelik sungguh lah. Belajar bahasa Arab, belajar past tense dulu. Belajar orang putih, belajar tense dulu kan. Ajaib sungguh. Macam mana belajar past tense dulu? Itu kelebihan bahasa Arab, belajar past tense dulu. Okey, jadi setiap kata kerja yang 99 tadi itu dia adalah past tense. Fi'il madhi merupakan asas untuk membina perkataan. Asas dia adalah fi'il madhi, past tense.
Ada orang kata masdar, tak apalah kita guna fi'il madhi. Pedulikan pertikaian orang kata fi'il madhi ada tu pula lah, kita ambil fi'il madhi pula. Okey. Okey baik. Huruf yang kita warnakan di dalam jerawal ini adalah imbuhan kepada kata dasar fa, ain dan lam. Dan nombor bagi setiap wazan adalah bagi memudahkan kita merujuk wazannya nanti. Jadi sila ingat dah hadam insya-Allah kita punya ni. Ingat dah hadam. Itu 9 wazan ini, iaitu kita mulakan dengan fa, ain dan lam. Fa'ala. Ini bukan kita silap. Silap ni tak letak bagi ni tak. Dia memang kita kosongkan kat sini ya. Sebab dia boleh jadi 3, iaitu fa'ala, satu fa'ila dan fa'ula. Kat sini dia 3 boleh baca semua mengikut keadaan. Tapi letak fa'ala lah, tak apa, senang. Fa'ala. Wazan nombor 2 adalah af'ala. Nombor 3 fa'ala. Nombor 4 fa'ala. Nombor 5 ifta'ala. In fa'ala. Lagi tafa'ala. Tafa'ala. Istafa'ala. 9 ni kalau boleh kita ingatlah insya-Allah. Okey baik. Dengan nombornya sekali. Dengan nombornya sekali insya-Allah. Jadi itulah wazan. Wazan nombor 1, huruf tengahnya tidak dibariskan kerana setiap kata kerja wazan ini mempunyai baris tengah tersendiri. Kita boleh merujuk guru ataupun kamus nanti insya-Allah. Tak ada masalah tu. Jadi ya. Untuk wazan nombor 1 ni, sekarang ni kita berbicara berkenaan dengan wazan nombor 1 ni. Yang ni. Untuk wazan nombor 1 ni, saya jemput nombor 1 je, yang lain tu nanti kejap. Untuk wazan nombor 1. Okey. Kita kata kebanyakan anggaran kita, kebanyakannya ada dibaca dengan fa'ala. Kebanyakannya dibaca dengan fa'ala. Hampir 70% dibaca dengan fa'ala. Dan 25, kalau wazan nombor 1 ya, kita bercakap tentang yang perkataan ataupun kata kerja yang jatuh wazan nombor 1, 70% dibaca secara fa'ala, 25% dibaca dengan cara fa'ila, dan 5% saja dibaca dengan fa'ula. Itu ikut anggaran kasar kita lah. Anggaran kasar saja. Jadi kebanyakan kalau wazan nombor 1 tu kita baca fa'ala 70%. Dia punya keterapan dia. Baik. Fa'ala, fa'ila dan fa'ula. Dengan sebab itulah kita kosongkan dia punya wazan ini untuk bagi kelonggaran. Tetapi oleh kerana 70% fa'ala, sebut fa'ala pun tak apa. Okey baik. Selesai itu wazan insya-Allah. Itu wazan nombor 1. Baik. Kita tengok latihan kita insya-Allah. Latihan ni senang je. Latihan kita ni ini semua daripada surah Yasin. Kita keluarkan daripada surah Yasin. Cuba sebut dan bariskan huruf tengah kata kerja berikut mengikut wazan yang diberikan. Kita tak senaraikan fa'ulan sebab dia tidak kerap dalam Quran kan. Jadi kita mulakan dulu insya-Allah. Wazan pertama adalah fa'ala. Jom kita sebutkan perbuatan yang lahir daripada fa'ala ni. Ini sebutnya. Yang pertama sebutnya kafara. Mesti sebut kafara. Ya, ini sebutnya nazara. Lagi nazara. Satu kafara. Yang kedua nazara. Yang ketiga syakara. Namun seterusnya rajama. Lagi abada. Lagi dakhala. Lagi nasara. Lagi kasaba. Semua daraba. Lagi lagi khatama. La ini semua disebut di dalam Al-Quranul Karim dalam surah Yasin saja. Kafara, nazara, syakara, rajama. Semuanya bentuk ini adalah fi'il madhi, ingat ya? Fi'il madhi. Ada orang tanya, kenapa bahasa Arab ni dia mulakan dengan fi'il madhi, tak baca bahasa Inggeris guna present tense? Soalan tu susah nak jawab tu. Sebab gini sebenarnya dia logiknya
semua kemajuan teknologi tamadun kita hari ini dia adalah berasas daripada PAS. Berasas daripada PAS. PAS ni maksudnya history yang dulu lah. Sebab kita belajar history dulu. Belajar history dulu Betul logik juga tu kan. Kita nak kenal, kita tahu history. Betul, tahu history. Sebab tu kita nak pergi melawat sesuatu negara, kalau kita baca history dulu biasanya. Baca history dulu. Kita melawat sesuatu tempat, baca history dia. Baru kita kenal negara tu. Kalau tak kenal. Kalau pergi tengok-tengok gitu, tahu history dia. Baik, itulah ceritanya. Kalau nak belajar sesuatu pun tahu history. Nak belajar bahasa Arab pun kena start dengan yang history dulu. Yang pas dulu. Okey, baik. Jadi fa'ala nasara. Makna sikit insya-Allah, makna sikit. Ini senang. Wazan nombor 1 ni dia tidak ada sebarang huruf tambahan kan? Jadi straight lah ini kafara. Apa kata dasar ni? Apa kita ambil base meaning je dulu, ambil basic meaning je. Kafara ni maksudnya ada dua makna. Satu maknanya lawan bagi iman, satu lagi dia lawan bagi syukur. Gitu. Boleh rujuk kamu kita nanti insya-Allah, tapi kita masih tak cukup dah. Nanti kita bagi tahu je. Kafara ni ada kaffa dan ra ni dia ada makna dua, iaitu pertama lawan kepada iman, kafir. Satu lagi lawan bagi syukur, kafara juga. Sebab Al-Quran kata wala in syakartum, kalau kamu syakartum ni. Syakara. Ada kata, ini kenapa pula jadi tom? Hujan ni apa maksud cakar tom tu? Tom tu nantilah kita belajar kemudian tu. Itu imbuhan dia. Nanti kejap. Belum lagi. Itu pelaku dia. La in syakartum, kalau kamu bersyukur, la azidannakum, kami tambah. Wala in kafartum, kafara kan? Inna azabi lasyadid. Jadi kafara lawan kepada syakara. Satu lagi kafara lawan bagi beriman. Iman. Baik. Nazara. Tengok Nazara ni maksudnya lihat ataupun tengok lihatlah. Nazara fa nazara nazratan fin nujum, tengok dari bintang. Nazara. Kita dulu ada orang pegawai datang ke sekolah, nama dia Nazir. Pernah tak Nazir? Nazir. Nazir supervisor. Dia datang tengok-tengok je lah. Sebab tu Nazara ni maksudnya tengok. Penyelia ataupun Nazir ni maksudnya dia tengok-tengok. Nazara. Dekat negara Arab ada Nazir. Nazir maksudnya kerja dia datang ke sekolah tu. Nazir sekolah. Tengok-tengok kerja jalan ke tak. Tengok-tengok. Lepas tu tengok dia punya persiapan guru mana. Nazara tu. Nazir. Ada Nazir masjid pun gitu kan? Ada. Dia tak ban, dia tak jadi imam, dia nazir je, tak tengoknya. Syakara. Keadaan keliling. Monitor dalam bahasa Inggeris, monitor. Monitor je. Nazara. Syakara alawan tadi lah. Syakara bersyukur kan? Syakara berterima kasih. Nazara lawannya apa tak di sini? Syakarallah. Syakara maknanya bersyukur, terima kasih. Syukran. Syukran. Kat sini lah. Rajama ni rejam biasanya lontar dengan batu. Rejam. Jadi rejam. Okey. Abada. Dia abada ni dia ada makna hamba beribadat. Hamba ataupun beribadat kan? Hamba atau beribadat. Dua makna tu. Sembah beribadat, hamba. Jadi ruh dia ialah sembah lah. Ruh adalah sembah. Sembah sebagai ibadat, sebagai hamba. Sembah sebagai ibadat. Hamba sembah sebagai ibadat. Itulah hamba beribadat dengan menyembah. Gitulah. Hamba beribadat dengan menyembah. Dia masuk dia tak lari ke situ je. Dakhala. Masuk. Dakhala. Baik.
Dakhala ni dia dakhala ni tak lari, maknanya masuk lah. Dakhala. Dakhala ni dalam Quran keseluruhannya masuk dakhala. Wa dakhalal madinata ala hina ghaflatin min ala, dalam surah Qasas. Nabi Musa masuk ke dalam bandar, wa dakhala al Madinah, masuk ke bandar. Dakhala ni mana masuk? Dalam surah Yasin ayat nombor berapa Ustaz? Nombor berapa ya? Alah, kejap. Sebab Ada. Ayat 20. Cuba baca bunyinya. Dakhala. Ayat 20 Dah tak ingat lah. Dakhala. Ada dakhala. Allah. Dakhala rajulun. Itu wajah. Itu wajah min aqsal madinati rajulun yas'a. Ni. Qila dkhulil jannah. Tapi kita tak belajar lagi tu. Kita baru start fi'il madhi kan. Kita baru belajar dia punya past tense. Yang ni bukan past tense tu. Itu command. Nanti kemudian insya-Allah itu command. Tak apa. Dakhala masuk. Dakhala. Masuklah ke syurga tu. Masuk dakhala. Ingat ya, dakhala. Macam mana cuba ingat masuk ni dakhala? Sebab itu ada modern Arabic. Dia ada modern Arabic ni, kita modern Arabic kam dakhluka? Berapa? Kam ini modern Arabic, modern Arabic. Kalau kita belajar bahasa Quran, jumpa orang Arab tanya, kam dakhluka? Kam dakhluka? Apa maksud kita tanya apa tu? Kam tu berapa? Dakhluka? Berapa? Kamu masukkan. Bukan. Gaji. Income. Income masuk income. Yang keluar outcome yang maksudnya pendapatan. Berapa dia masuk? Income. Income, senang. pendapatan. Kam dakhluka? Dia tanya. Dakhluka. Mesti ada ka jugalah. Ka tu awak lah. Okey. Dakhlu. Man dakhluka. Tak apa, itu modern Arabic tu, tak ada dalam Quran lah tu. Tak apalah. Dalam Kita Quran. tahu sajalah tu. Itu modern Arabic. Nasara. Nasara mana dalam musuh? Nasara ni kalau dalam Quran keseluruhannya nasrun, nasara yang mansur, nasir, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Dalam Quran kan nasara ni dia tak lagi jauh daripada makna bantu. Nasara. Bantu. Nasara bantu. Nasir maknanya yang membantu. Mansur ya bantu. Nasara maknanya bantu. Laqad nasarakumullahu bi Badrin. Sesungguhnya Allah telah membantu kamu di perang Badar. Laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum azillah. Kamu waktu masa itu memang lemah, tapi Tuhan bantu kamu di Badar. Laqad nasarakumullahu. Kasabah ni dia bermaksud untung. Kasabah ni maksudnya usaha ataupun kita gain, apa nama ni, dapat satu gain. Dia panggil bahasa Inggeris kan, dia panggil macam perolehi. Kasabah maksudnya perolehi. Kasabah ada dalam surah Quraisy. Surah Tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kita mati kasab, tak nampak lagi di kasabah sebenarnya. Sebab dia apabila kita last kita kena matikan kan, jadi kasab lah sebenarnya. Kasabah ma aghna anhu maluhu wa ma kasabah. Kasabah maknanya tidak mendatangkan faedah. Maluhu hartanya, wa ma kasaba dan apa yang dia perolehi. Ayat 65 surah Yasin, yaksibun. Itu dah jadi present tense lah. Dia dapat present tense kan, tapi kita ambil juga dalam bentuk kasaba asalnya. Yaksibun. Nanti kita belum belajar lagi tu insya-Allah. Dia punya present tense dia. Dia root word dekat situ lah. Kasab. Nak tarik ke bahasa Melayu, kasab ni susah sikit, tak ada lah. Kasab. Susah sikit lah. Kasabah maksudnya usaha. Dalam Quran kata likulli nafsin lima kasabat rahina. Setiap diri itu akan jadi tebusan kepada apa yang dia lakukan. Kasabat, apa yang dilakukan itu jadi tebusan. Daraba.
Daraba ni dia makna dia tak lagi jauh daripada makna pukul lah. Daraba. Daraba. Tapi yang bila macam jatuhkan hukum tu daraba. Daraba juga. Membuat satu perumpamaan kan? Membuat satu perumpamaan. Daraba masalan dia panggil. Maknanya dia membuat ni. Dia panggil daraba masalah. Kalau jam tu bunyi dia panggil jam tu tunjuk pukul 5 dia panggil daraba sa'ah. Jam tu dah tunjuk pukul 5 daraba juga. Tunjuk waktu juga. Waktu. Sebenarnya banyak dalam masyarakat daraba tapi dalam Quran ni daraba dia tak lari jauh daripada makna yang dua tu lah. Pukul dengan satu lagi buat perumpamaan. Dan daraba juga dia boleh bermaksud daraba fil ardi. Pernah dengar tak lah daraba fil ardi ni maksudnya pukul bumi. Maksudnya apa pukul bumi? Berjalan, musafir. Travel, musafir. Pukul bumi. Contohnya kata wa iza darabtum fil darabtum tu darabalah nanti kita belajar kemudian. Tum tu kita belajar kemudian. Wa iza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an taqsuru min as-salat. Kalau bila kamu pukul bumi, tak mengapa kamu pendekkan solat. Apa maksud pukul bumi tu? Jalan lah. Kalau nak pukul bumi gergang tu, pukul bumi. Saya ingatkan bahasa Arab je pukul bumi. Dalam bahasa Inggeris pun ada juga tu. Hit the road dia panggil. Yes. Ada perkataan Inggeris ada kan satu bahasa Inggeris dia ada kan. Dia ada macam perkataan tu diguna kata hit the road begitulah. Saya pernah dengar sekali orang sebut. Betul. Hit the road. Hit the road maksudnya hit the road. Jalan lah tu. Musafir kan. Hit the road. Masya-Allah. Memulakan perjalanan lah. Dalam Al-Quran kata wa iza darabtum fil ardi, bila kamu pukul jalan, falaysa alaikum junahun at-taqsuru min as-salah, tak mengapa engkau mendekkan solat. Apa ni? Solat. Pendekkan solat tu maksudnya solat yang 4 jadi 2. Dan juga solat yang 5 waktu jadi 3. Qasar juga. Kadang-kadang tu kita tak faham qasar tu mengikut para ulama. Dia ada 2 jenis qasar. Qasar pertama ialah qasar yang 4 menjadi 2. Yang 5 waktu menjadi 3. Ya, itu kita combinekan sekali zuhur dengan jamak, asar dan maghrib dengan isyak. Dalam satu waktu. Jadi berapa waktu je? 3 lah. 3. Jadi daripada 5 menjadi 3. Daripada 4 rakaat menjadi 2. Dan qasar. Itu masuk qasar tu. Kadang-kadang tu kita tak tahu dia punya masuk qasar tu kan. Masya-Allah. Jadi itulah dalil jamak dan qasar. Sonok dah faham bahasa Al-Quran ni. Raja'a. Rujuk. Kembali. Raja'an kembali. Oh, rujuk. Bahasa Melayu pun ada rujuk Rujuk merujuk buku. Merujuk maknanya kembali kepada buku tu. Bahan rujukan. Bahan kita untuk kita ataupun kalau apa nama ni bergaduh rujuk balik. Rujuk balik itu maksudnya kembali balik. Rujuk ya. Okey, baik. Raja'a. Khatama. Sil maksudnya. Tutup. Tamatkan. Tutupkan. Khatama. Husnul khatimah. Itu dia. Pengakhiran yang baik. Penutup yang baik. Penutup baik ataupun dipanggil happy ending. Khatamallahu ala sam'ihim wa absarihim. Apa itu hasil lah. Hasil lah tu. Aqala ni akal lah, fikir lah. Fikir bahasa Melayu. Akal ni dalam bahasa Al-Quran kebanyakan aqalan semuanya maksudnya fikir dalam Quran. La'allakum taqilun. Aku turunkan Al-Quran ni dalam bahasa Arab supaya kamu dapat la'allakum taqilun. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab la'allakum taqilun, berfikir. Kita tak fikir, baca gitu je, langgar je, tak fikir. Macam mana? Sekarang ni lah nak belajar tu. Ada sebab itulah ada yang belajar kita. Dari lepas dia belajar kajian dasar ni kan, dia kata pasal saya dulu baca Quran kalau bulan Ramadan tu khatam 2 kali. Sekarang dah belajar baca kajian dasar ni nak sekali pun susah. Kenapa je gitu? Jadi itu tak bagus tu. Jadi slow sebab nak tengok mana-mana dan root dia tu. Nak cuba tipu mana dia. Tadabbur Quran tu. Jadi dia kata 1 kali pun tak habis khatam dia. Saya ingatkan kalau macam tu baguslah.
Itu dah satu peningkatan. Sebelum ni dia baca, sekarang ni dia baca, dia tengok urut dia. Tak faham keseluruhan tak apa. Sikit-sikit insya-Allah. Baik. Aqala maksudnya berfikir. Itu yang orang Arab pakai kat kepala tu dia panggil apa tu? Tahu tak? Iqal. Bukan ikal. Iqal. Sebab dia ikat. Perkataan iqal ni maknanya ikat sebab dia kat kepala, sebab dia pun maksudnya akal juga. Sebab dengan akal kita dapat ikat, nak pergi ke mana tak boleh sebab ada akal kan. Kalau tak ada akal terjun ke mana-mana semua boleh ya. Itu maknanya akal lah. Jadi sabaha Berenang. Sabaha. Okey, sabaha ni, kata dasar sabaha ni dia tak lagi jauh daripada makna. Ada dua makna penting dalam kamus kita boleh rujuk ya. Satu maknanya berenang. Di dalam surah Yasin berenang. Yasbahun. Sabaha berenang. Yang kedua, dia jadi wazan nombor 3. Sabbaha. Tapi kena ada sabdu. Sabbaha. Wazan nombor 3. Maksudnya bertasbih. Subhanallah. Tasbih. Satu lagi ialah kalau sabaha wazan nombor 1, dia jadi makna berenang. Kalau sabbaha dia bermaksud mengucapkan Tuhan Maha Suci, Itu maknanya sabbaha. Tasbih lah. Apa kaitan dengan berenang? Macam mana nak kaitkan berenang tu? Sebab kita nak sucikan sesuatu, nak sucikan kena berenang. Mungkin apa Ustaz? Berenang lidah dengan berzikir. Ya, kata orangnya wallahu alam. Dia katanya kita bertasbih ni seolah-olahnya kita berenang mencari tempat selamat, berenang mencari tempat selamat. Okey. Katanya kata gitulah, tapi tak tahulah. Kita ya. Tu sabaha ada dalam surah Yasin ayat 6. Ada. Fi falakin yasbahun. Tapi dalam bentuk fi'il mudhari'. Salakha ni Tanggal. Salakha ni kan dia macam ni tau. Dia macam kulit tu, dia apa nama ni, dia macam kambing tu kan. Salakha tu. Salakha ni apa ni? Disiat ke? Disiat ataupun diselak. Salakha. Oh, bahasa Melayu pun ada. Selak. Salah. Dekat tu. Salah tu maksudnya siat ataupun selak. Selak ataupun tu. Selak. Tanggalkan ataupun selakkan ataupun salah. Kalau binatang lah maksudnya siat. Kalau binatang siat, kalau kain salah boleh ke? Kalau sekarang kain selak. Salakha. Maksudnya tanggal lah kalau kertas tu kan kita sekarang tu kan. Salakha. Dalam surah Yasin ayat 37 Ustaz. Ada. Apa cerita apa tu? Cerita wa ayatul lahum lahumul lailu naslahu minhu nahar. Betul. Wa idahum muslimun. Iaitu tanda kebesaran Allah ialah malam tanggalkan. Kami tanggalkan daripadanya waktu malam, waktu siang, kami tanggalkan waktu siang, kamu semua bergelap. Tanggalkan. Salakha tu asalnya kita buat binatang tu kita apa? Kita koyak dia punya apa? Koyak dia punya kulit tu kan. Kulit tu dipanggil salakha. Siat lah sebab kita paksa kan. Dengan paksa. Tangannya paksa lah. Sebenarnya manusia baru tahu tu macam mana apabila kita dah pergi ke atas, pergi ke bulan, pergi ke naik ke atas, naik ke stesen yang angkasa lepas kan. Baru kita nampak bahawa pertukaran malam dan siang ni dia macam siang tu diselak jadi malam. Rupanya betul. Rupanya nampak pergerakan. Cuba tengok kat YouTube. Tengok macam mana pergerakan siang dan malam tu. Apabila malam nak tiba, macam waktu siang tu diselak, macam berlaku macam diselak ataupun dilapah kulit kambing. Kalau nak kapal terbang kadang-kadang ni bagi gambaran tu. Waktu perubahan waktu tu. Nampak. Awan ni kan yang atas angin ni dia macam kulit kambing, warna putih kan? Ya. Kulit kambing tu. Apabila malam datang dia akan selak benda tu macam cantik. Fenomena tu disebut dalam Quran Salakha. Surah Yasin Salakha. Baik. Yang ni pun masa pun dah habis dah ni. Kita Oh ya. ni sikit itulah.
Ini ada 4 lagi nih kita. Ini sebutnya Minggu depan lah Ustaz. minggu depan nih. Betul. Mati panjang sangat. Kita Sambung lagi. tamat kat sini dah insya-Allah. Sambung je Ustaz, sikit je lagi. Ya? Sambung je sikit je lagi tu. Tak apa nanti dia besok orang kerja ramai. Kita ni ramai orang kerja. Jadi kita cukuplah untuk ini insya-Allah. Jadi kita sambung minggu depan insya-Allah. Jadi baca doa insya-Allah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman 'ala ilmina ya rabbal alamin. Wa zidna ilman 'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi insya-Allah, jumpa lagi. Syukran jazilan. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Jazakallah khair insya-Allah. Barakallahu fiik, barakallahu fiik. Syukran. Syukran jazilan. Syukran jazilan. Syukran. Boleh keluar. Buat tekan ni. Tutup handphone.